Ada orang kata gua ni salah lah, sesak lah, berapa dia tengok Nabi secara jaga. Ulama-ulama dulu mengarang beribu kitab mengenai pengalaman diri dia tengok Rasulullah secara jaga. Lepas pada wafat Rasulullah, bukan kata ulama-ulama, sahabat-sahabat pun royak kata hamba tengok Rasulullah secara jaga. Ketika Rasulullah wafat dah, tu sahabat mendakwa. Kalulah mendakwa semata-mata ya qazah Rasulullah tu sesak. Boleh kata ulama-ulama dulu-dulu gak sesak belaka tengok Nabi secara ya qazah. Nabi kata man ra'ani fil manam fasayarani yaqazatan. Siapa dia yang pernah melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan boleh melihatku secara yaqazah. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Ada kata hadis ni di akhirat. Apabila seorang boleh mimpi Rasulullah, maka dia boleh tengok Rasulullah di akhirat. Tengok Rasulullah di akhirat ni, orang boleh tengok belaka Rasulullah di akhirat. Hadis ni bercara mengenai kelebihan. Siapa dia boleh tengok Rasulullah dalam mimpi, boleh tengok di akhirat. Untuk sehulah mana tengok akhirat, semua orang boleh tengok. Maka tengok Rasulullah secara jaga sini maksudnya di alam dunia. Itu pengalaman masing-masing lah. Orang itu dusta, orang itu menipu, tu terpulang kepada dia. Tapi benda ini boleh berlaku, boleh berlaku. Kita tak kata orang ni boleh tengok Rasulullah, tak, kita tak royak lagu tu. Kita royak benda ni boleh berlaku kerana ada hadis. Kalau dia menipu tu menipu dia lah. Royak kata dia seorang. Tapi berlaku kau tidak tengok Rasulullah selepas pada Rasulullah mati, berlaku. Ada Imam Suyuti mengarang satu kitab nama Tanwirul Halaq fi Ru'yatin Nabi wal Malak. Nama Tanwirul Halaq, mencerahkan benda yang gelap pada perihal melihat Nabi dan malaikat. Ia sebut hadis kelebihan gini berlaku pada sahabat, berlaku kepada tabi'in, berlaku pada ulama-ulama yang melihat Rasulullah. Imam Qurtubi, Imam At-Tabari kata hamba lihat Rasulullah secara jaga. Pas sesak kawan ni, tak sesak pula. Nama kawan ni sesak pula. Ini. Nama. Berarti kalau menyesak ke orang yang melihat Rasulullah, habis sesak, ramai orang bersesak. Masalah kalau kawan ni nipu, tu suku pasal sebab dia nipu, bukan kata ni. Kalau dia mendakwa-dakwa, contohnya lah, dia dakwa-dakwa yang melihat Rasul. Tapi peristiwa berlaku melihat Rasulullah ini berlaku kepada ramai ulama. Itu secara ringkas mengenai yaqazah lah. Orang tak pernah pergi Kota Baru, tak soyak cerita Kota Baru, tak faham pasal dah. Demo besok pergi Kota Baru, tak besok pergi royak cerita kata Kota Baru ada lapu, ada kataya, ada begini, ada bangunan, ada pokok, ada begini. Tak tergambar lagi, hamba tak nampak lagi. Kena pergi Kota Baru, dia pergi Kota Baru, tak payah tanya lah. Kota Baru lagu mana? Lagu ni Kota Baru. Orang duk cari hadis kata boleh tengok Rasulullah, orang dia tengok dah. Nak cari hadis ke mana? Orang lo ni tahap, orang lo ni hanya mencari dalil tapi tidak pernah merasai. Ulama dulu tak ada tanya ke apa dia. Sebab masing-masing ada pengalaman dah, tak ada tanya ke apa dia. Tak ada masalah ke apa dia. Orang lain ni sebab tak pernah tengok belaka tu jadi cari dalil, terpaksa bergantung dengan dalil. Kerana hamba tak tengok juga kena cari dalil. Tapi kalau dia tengok dah, masalah belaka ni. Orang hodok rock apa semua kata tak boleh berlaku. Orang ni tak pernah tengok ni. Kalau dia tengok nescaya tak pernah tubik daripada mulut dia, tak pernah tak boleh tengok Rasulullah. Boleh berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga sebagaimana didakwa oleh puak-puak Habib. Ini anti Habib apa ni? Yaqazah, ada riwayat yang menyebut man ra'ani fil manam faqad ra'ani fasayarani fil yaqazah. Tapi riwayat-riwayat yang majoriti riwayat bukan fasayarani fil yaqazah. Maksud dia faqad ra'ani. Ada ulama kata fasayarani fil yaqazah, maksud dia akan tengok Nabi. Untuk orang zaman tu, kalau dia pernah mimpi jumpa Nabi, Allah Ta'ala akan rezeki dia berhijrah ke Madinah jumpa Nabi. Ada yang kata begitu. Ada yang kata siapa yang tengok aku waktu mimpi tu, Nabi kata seolah-olah faka'annama ra'ani fil yaqazah, seolah-olah dia tengok aku dalam keadaan jaga, begitu. Cuma ada sebahagian ulama dia kata dia pernah mengalami yaqazah. Seperti Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim, dia kata dia mengalami yaqazah. Al-Qastallani juga dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah menyatakan dia pernah, memang dia kata tak mustahil berlaku yaqazah. Tapi As-Sakhawi yang menulis kitab Fathul Mughith, dia kata kalau betul yaqazah ni boleh berlaku, kenapa Nabi tak turun yaqazah masa sahabat-sahabat tengah perang? Sahabat-sahabat tengah perang, Ali lawan Muawiyah, Aisyah lawan Ali, kenapa Nabi tak yaqazah? Kata Ali betul, jangan gaduh-gaduh, buat tenang sudah kan. Tak ada.
Jadi kita katakan Ibn Hajar juga mengatakan kalau kita katakan yaqazah ini berlaku, muskil jiddan dia kata. Masalah dia kata kerana siapa yang pernah dakwa yaqazah dengan Nabi seolah-olah dia sahabat. Ibn Hajar kata dalam Fathul Bari, maknanya sahabat tak akan terhenti sampai bila-bila. Setiap ada je orang mengaku yaqazah. Cuma kita katakan begini, biasanya yaqazah ini ada orang gunakan yaqazah ini untuk suntikkan kebatilan dia, maka tak diterima kerana agama ini telah lengkap. Tapi kalau dia kata dia mengalami yaqazah, sepatutnya dia tak cerita ke orang, kerana benda ni boleh angkat diri jadi riak, dan dia pun tak tahu betul ke dia jumpa Nabi tu. Mungkin benda lain mengaku Nabi ke apa kan. So, dia kata benda ni macam muskil, jadi saddan li zari'ah, maka Jakim kata yaqazah tidak dakwaan yaqazah tu tak dibenarkan kerana boleh membawa kepada banyak lagi kebatilan-kebatilan. Arkam juga mendakwa ada berlaku yaqazah. Arkam mendakwa berlaku yaqazah, dan dialog siap rakam lagi. So kita katakan banyak pintu-pintu batil yang akan dibuka jika kita membenarkan setiap orang mendakwa berlakunya yaqazah. Dan satu lagi, ada juga orang mendakwa baca syair tertentu, baca burdah tertentu, baca kitab-kitab tertentu Nabi hadir. Yang ni juga dakwaan tidak ada dalil. Dia kata kalau baca kitab saya tak pasti nama kitab tu, kita kalau baca je kitab ni Nabi hadir. Baca kitab Ihya, Imam Ghazali hadir. Baca kitab Fathul Bari, Ibn Hajar hadir. Yaqazah.